استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك لا حول ولا قوة إلا العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أشرق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور المحدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Atau kama qala. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terlebih dulu marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan limpah rahmat Allah pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu, berkumpul, berhimpun bagi meneruskan majlis ilmu dan muzakarah kita yang seperti mana biasa kita jalankan di masjid kita. Dan kita juga rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang kita bacakan. Siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi dapat kebaikan di dunia dan di akhirat, nescaya Allah dorong mereka untuk memahami agama. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama. Kerana agama tak mungkin dapat dibawa dalam diri kita kalau kita tak faham. Justru itulah tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, tidak ada jalan untuk menyampaikan kepada faham agama melainkan dengan ilmu, melainkan dengan majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita berada di dalamnya ini menjadi sesuatu yang berbetulan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan berbetulan dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini saya sekali lagi nak ambil kesempatan untuk sambung muzakarah kita. Malam ni kalau ikut kitab kita ialah Qawaidul Aqaid oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, kitab tauhid ataupun kitab akidah. Apapun keadaan kita tawakuf, kita tangguh sat. Bukan tangguh meninggalkan kitab dah, tapi tangguh kerana kita nak memberi penjelasan awal, penjelasan ilmiah dari segi macam mana kita nak ambil faham ilmu tauhid melalui kitab. Dalam arti kata yang lain, kita cuba ambil kaedah untuk mewujudkan kerangka berfikir ilmu tauhid supaya nantinya kita ambil ilmu tauhid itu menjadi mudah. Kita wujudkan kerangka berfikir, dan kita juga ambil kesempatan mewujudkan kerangka berfikir ilmu tasawuf oleh kerana kita berkuliah dengan kuliah ilmu tasawuf pada minggu ketiga. Jadi di antara dua itulah. Apa dia kerangka berfikir? Kerangka berfikir ialah satu pemikiran awal. Kalau dalam bahasa kita sebut pemikiran awal, buah awal fikir. Sebelum kita melakukan sesuatu. Itu dia panggil kerangka berfikir.
Jadi benda awal kita fikir, kemudian baru kita bertindak di atas apa kita fikir. Itu maksud kerangka berfikir. Jadi apa yang saya cuba nak ketengahkan ni ialah kerangka berfikir ilmu tauhid. Artinya boleh disebut dalam bahasa-bahasa akademiknya prototype of mind. Prototype of mind maknanya pemikiran awal. Mesti ada pada dalam kepala kita, baru kita boleh capture, baru kita boleh ambil ilmu tauhid. Bandingan contoh pemikiran awal atau prototype capture ni ialah macam isteri kita pergi market. Isteri kita pergi market nak beli barang nak masak. Dalam kepala dia mesti dah ada apa yang dia nak masak. Baru dia pergi market, dia beli, dia balik. Dan dia balik terus masak. Kenapa dia balik, dia beli, dia balik terus masak? Sebab dalam fikiran dia sudah ada apa yang dia nak masak. Boleh faham saya sebut tuan-tuan? Berbanding dengan dia tak ada dalam fikiran, isteri kita tak ada dalam fikiran dia apa dia nak masak. 2 jam dia akan duduk dalam market. 2 jam kita tunggu di luar ngengah. Kan? Tak apalah kalau kita jenis hero sabak. Kalau jenis hero tak boleh sabaknya, dia bebai. Dia bebai berselerak ampau ni pergi nak beli ikan, nak masak berjam-jam lah. Nak buat macam mana kawan tu tak ada rangka. Dalam kepala tak ada kerangka apa dia nak masak. Dia ngelang kabut lah. Boleh faham tuan-tuan? Demikianlah kaedah yang kita cuba nak ketengahkan ini adalah mind prototype ataupun kerangka berfikir dalam minda kita supaya kita mudah untuk ambil ilmu. Macam saya katakan tadi, kalau isteri kita duduk di rumah, dia fikir siap dah nak masak apa, dia pergi market kuat-kuat tengah jam, beli balik langsung sebab dia dah set dalam kepala dia apa yang dia nak beli, apa yang dia nak masak. Maka macam itulah juga ilmu. Kalau sudah ada dalam kita punya minda kita kerangka berfikirnya atau mind prototype-nya, nescaya kita mudah untuk ambil, untuk capture ilmu. Hang bacalah lagu mana pun, hang hurailah lagu mana pun, hang jelaslah lagu mana pun, kita boleh capture dengan baik insya-Allah dengan izin Allah SWT. Baik, oleh kerana itu saya berpandangan bahawa mengenengahkan kaedah ini adalah satu hal yang saya rasakan penting, satu hal yang penting atas nama kita nak ambil ilmu yang penting. Pasal yang kita nak ambil ilmu itu penting, namanya ilmu tauhid. Yang kita nak ambil itu penting, namanya ilmu tasawuf. Maka selari dengan kepentingan ilmu yang kita nak ambil, maka kaedah dia juga adalah penting. Justru itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni saya nak lanjutkan muzakarah kita berasaskan kepada whiteboard ni. Sebab saya telah meneliti beberapa orang, saya buat kajian balik, research balik. Mereka berpendapat bahawa menggunakan kaedah ni lebih cepat, lebih mudah faham daripada kaedah kita kata baca kitab direct. Dan saya pun setujulah fakta tu. Kan? Saya setuju dengan fakta tu. Baca kitab direct ni maklumlah 10 yang dibaca, 1 pun payah nak lekat. Kan? Teman-teman duk nak terlena celah-celah tu pula, lagi tak lekat. Tapi kalau kita guna kaedah ni, insya-Allah dia lekat. Sebab ilmu tu terhasil dengan 3 jalan. Nombor 1 jalan mendengar, nombor 2 jalan melihat, nombor 3 jalan menulis. Dalam falsafah orang putih dia kata bila engkau dengar, engkau dapat tahu. Tapi bila engkau melihat, engkau dapat 2 kali tahu. Tapi bila engkau menulisnya, engkau tahu keseluruhan. Itu falsafah orang putih. Jadi kita pakai semua falsafah, bukan nak salah, benda baik. Jadi kita pakai semua falsafah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sampai kepada pengetahuan, insya-Allah dengan izin Allah SWT. Sebelum saya mula, saya minta mikrofon yang ni ada tak? Tak ada. Mikrofon yang bubuh di portable microphone. Dan sebelum saya mula, tuan-tuan, saya minta tuan-tuan mai duduk belah ni. Mai duduk belah nak menghadap ni ya. Especially adik-adik yang muda-muda kita ni. Sungguh-sungguh dalam mengambil ilmu, insya-Allah.
Bismillah. Pendek. Okey. Dalam muzakarah lepas saya dah implementkan kepada kita semua apa itu tauhid. Tak dengar? Okey, saya dah implement dah dalam kuliah kita lepas apa itu tauhid. Persoalan apa itu tauhid adalah persoalan yang sangat-sangat penting. Walaupun kita nampak dalam bentuk soal apa itu tauhid, is a very simple question. Tapi jawapan kepada apa itu tauhid adalah wajib. Soalannya sunat dan sunnah, tapi jawapannya adalah wajib. Dalam arti kata yang lain, tiap-tiap kita mesti boleh menjawab apa itu tauhid. Tiap-tiap kita mesti ada jawapan, individual answer, jawapan peribadi. Apa itu tauhid? Merujuk kepada kita faham apa itu tauhid. Kalau kita tidak ada jawapan peribadi, jawapan peribadi mungkin berbeza di antara satu sama lain. Dia mesti berbeza. Kawan tu jawab macam ni, kawan ni jawab macam tu, kawan tu jawab macam ni. Tapi pokok pangkainya jawapan peribadi itu mesti ada. Merujuk kepada makna kita reti apa itu tauhid. Kita faham apa itu tauhid. Kenapa kita perlu reti apa itu tauhid? Kenapa kita perlu faham apa itu tauhid? Kerana tauhid adalah benih. Kerana tauhid adalah benih. Benih apa? Benih yang ditanam di atas tanah dirimu. Diri kita adalah tanah. Benihnya ialah tauhid. Tauhid ini kemudian menumbuhkan sepohon pokok dalam bahasa kiasan. Dia menumbuhkan sepohon pokok. Akarnya menerjah ke dalam bumi. Batangnya naik. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin thabitun asluha wa far'uha fis sama. Kalimat yang baik adalah kalimat tauhid yang diseru manusia, yang diseru nabi-nabi, rasul-rasul kepada kita. Seumpama sepohon pokok, akarnya menerjah ke dalam bumi, sabitun asluha wa far'uha fis sama, dan batang ranting dahannya menjulang ke langit. Ini kiasan Allah Subhanahu wa taala nak habaq tauhid, seruan tauhid, fahaman kepada tauhid umpama sebiji benih bagi sepohon pokok. Allah nak bagi kiasan. Allah nak bagi kita faham. Seolah-olah macam kita sebutkan tadi, tauhid itu umpama sebiji-biji benih. Sebab itu dia ibaratkan sabitun asluha, akarnya menerjah bumi, dan cabang rantingnya menjulang ke langit. Allah Ta'ala bagi ibarat itu. Sebab apa? Sebab benih dia tak akan tumbuh batang dulu. Benih try tanam, tengok dia akan tumbuh akar dulu. Isn't it? Benih kalau kita tanam dia, ni kata benih durian. Benih durian. D27, D24. Benih durian. Bila kita tanam dia dalam tanah, ni tanah, dia akan keluar akar kau ni dulu. Betul? Kan? Daripada akar ni baru dia naik dahan, naik batang, isn't it? Kan? Daripada batang dia naik ranting, dia naik berimbun besar. Betul? Ini simbolik. Janganlah ambil lukisan saya ni sebagai satu aku kan jarti melukis. Bagi bahasa ibarat lagu tu lah. Daripada biji benih ni tadi ni, yang jadi akar menerjah ke bumi, yang ni dia naik jadi sepohon pokok. Isn't it? Boleh faham saya sebut lagu tu? Tolong ambil kefahaman saya. Kalau kefahaman saya ini bercanggah dengan maklumat tuan-tuan, sila batalkan. Erase. It's not necessary to use. Tak penting untuk dipakai. Tapi ini maklumat. Okey. Jadi Allah Ta'ala bagi perumpamaan tadi, tauhid, seruan kepada tauhid, ajakan kepada tauhid, sama seperti sepohon pokok, sama seperti dengan dalam kiasan Allah Ta'ala
seperti sepohon pokok, akaknya menerjah ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama'. Far'uha ni kita ambil daripada dasar. Ini far'uha. Kalau bicara dalam ilmu bahasa Arab, far'uha ni ialah sesuatu yang nampak dengan mata kita. Yang nampak dengan mata kita ialah yang duduk di atas tanah naik, yang zahir. Kita akan nampak. Berarti yang duduk di bawah tanah, di atas tanah naik ni, hak tu dia panggil far'uha. Furuknya akan naik ke atas, kita nampak dan kelihatan. Ini bahasa ibarat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nak habaq apa? Nak habaq inilah tauhid. Dan nak habaq kat kita inilah fiqh. Saya sebut dalam bahasa ilmu. Inilah fiqh. Sampai fiqh ni naik sampailah kepada jadi pohon pokok, jadi buah dan sebagainya. Jadi buah, betul keluar buah, nama dia buah durian di 24. Keluarlah buah durian di 24. Inilah tasawuf. Okey, boleh saya sebut dekat tu dulu. Daripada benih tadi, benih apa? Benih nama dia tauhid tadi ni. Sudah tentulah barang yang duduk di dalam bumi, barang yang duduk di dalam diri kita disebut sebagai tauhid. Itulah benih. Benih itu mengeluarkan akar yang menerjah bumi. Merujuk kepada makna apa? Merujuk kepada makna kuat. Akar tu bagi pokok tu jadi kuat. Kalau akar ni tak menerjah bumi, pokok tu tak kuat. Jadi sampai pokok toge. Dia tak kuat. Bila dia tak kuat, dia akan menghasilkan sebuah pokok yang tidak kuat. Boleh faham saya sebut begitu? Bila akar tak kuat, tak menerjah ke dalam bumi, dia menghasilkan sepohon pokok yang tak kuat. Bila pokok ni tak kuat, dia main ribut, dia main angin, dia main apa, terbalik pokok tu. Kiasan. Pokok tu terbalik. Macam itulah diri kita pun. Bila akar ni tak kuat, artinya akar tauhid ini tak kuat. Bila-bila masa apa kita terbalik. Kadang-kadang boleh terbalik dengan gamak Filipina petang-petang. Betul tak? Saya tanya muslimat. Kadang-kadang boleh terbalik dengan gamak Indonesia, drama Indonesia, boleh terbalik kita punya tauhid. Kan? Jauh lebih daripada itu, boleh terbalik dengan BRIM, boleh terbalik dengan bantah benda dunia, boleh terbalik dengan akal manusia, boleh terbalik dengan berbagai-bagai lagi. Boleh faham saya sebut begitu tuan-tuan? Jadi tauhid adalah benih. Tolong faham satu persatu saya nak sebut. Saya nak rangkum bagi ke semua, bagi clear ke semua benda. Okey? Jadi tuan-tuan, tauhid adalah akar yang kuat menerjah ke bumi. Dengan akar yang kuat tadi itu akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai far'uha dalam istilah Quran, iaitu sesuatu yang zahir di atas muka bumi yang kita boleh pandang dia daripada biji benih itu tadi adalah batangnya. Jadi dia akan menghasilkan batang yang baik. Batang yang baik dia akan menghasilkan daun, rantin, whatever semua sampailah kepada daun yang baik dan akhirnya keluarlah hasil. Akhirnya keluarlah hasil. Saya nak ambil balik hasil bukan ni. Yang baik tasawuf baru takat ni, bukan hasil lagi. Dia akan jadi dahan rantin semua yang baik. Implementasi ilmunya saya sebut kepada tuan-tuan. Akak ibarat ilmu tauhidnya, akak yang kuat ibarat ilmu tauhid. Kemudian far'uha bermula daripada batang sampai kepada rantin, dahan, daun, pokok yang cantik adalah fiqhnya, kan? Kemudian pandangan manusia, cantiknya pokok tu, eloknya pokok tu, tasawufnya. Okey. Daripada sini, daripada gabungan, daripada campuran, satu kita baca daripada bawah, satu, dua, dan kita naik ke atas. Yang ni tiga. Daripada gabungan ini, dia akan terhasil apa yang disebut sebagai natijah atau apa yang disebut sebagai hasil. Istilah Quran menggunakan kita ambil istilah umum, Quran adalah menggunakan istilah taqwa. Dalam bahasa para ulama, taqwa adalah hasil daripada tauhid, daripada fiqh, daripada tasawuf. Dan tak salah kalau saya catatkan begini kepada tuan-tuan dari sisi pemahaman, dari sisi pemahaman tak salah kalau saya catat begini: iman, Islam. Kita akan bercakap benda yang sama tapi pemahaman saja berbeza. Iman, Islam, ihsan. Ini dia akan jadi macam tu. Semua benda ni dia akan menghasilkan satu buah namanya taqwa.
Cuba tuan-tuan ambil faham slow-slow. Pasal di sini bukan ada perbezaan. Takwa itu apa? Kadang-kadang kita tak tahu nak meletakkan. Kita dengar takwa, tapi takwa ni kita nak letak di posisi mana? Kita jadi confused. Kan? Somebody letak takwa tu iman, iman tu takwa. Yang lain pula letak takwa tu Islam, Islam tu takwa. Yang lain pula letak semacam, yang lain tak tahu apa. Kan? Bila tak tahu apa tu dia tak fikir apa. Misalkan kawan tak tahu apa, dia nak fikir apa? Boleh faham sebut tuan? Jadi kita recognize, kita nak menunjukkan bagaimana sistematika maksudnya ialah bagaimana sistematiknya, tersusunnya Islam, bagaimana tersusunnya Islam daripada benih sampai kepada hasil. Okey, bagaimana sistematikanya Islam daripada benih sampailah kepada keluar hasilnya. Boleh faham saya sebut begitu tuan? Okey, clear. Tengok baik-baik. Sekarang ni kita dah sampai kepada benih, kita sudah jelas. Kemudian kita sudah jelas furuknya, wa far'uha furuknya. Sebab itu orang panggil ilmu fiqh, orang panggil ilmu furuk. Termasuk ilmu tasawuf, orang panggil ilmu hasil. Itu bahasa tu. Yang ni dia panggil ilmu usul, tauhid dia panggil ilmu usul. Ini maklumat yang tuan-tuan jangan dengar. Saya pasti tuan-tuan jangan dengar. Kan? Habis sangat tuan-tuan dengar ilmu usul din. Apa dia? Inilah untuk memahamkan kita kenapa dipanggil ilmu usul. Ilmu usul adalah ilmu asas kepada semua. Jadi tauhid adalah asas kepada semua. Anda biji benih. Asas kepada terbitnya jadinya sepohon pokok ialah benihnya. Kan? Benih pun tak ada. Saya pun bukan tak boleh terima, saya boleh terima ada buah yang tak ada pokok. Buah Melaka. Buah Melaka dia tak ada pokok. Kan? Hak lain pun ada pokok ada pokok, means ada, bila ada pokok means ada benihnya. Isn't it? Ada pokok means ada benihnya. Cuba tuan-tuan tunjuk kat saya satu buah yang tak ada pokok selain daripada buah Melaka. Ada? Ada? Tak ada kan? Mesti ada pokok dia. Kecil besar aja tak kira lah, mesti ada pokok dia. Kecuali buah Melaka aja tak ada pokok. I'm right? Saya betul tak? Sebab buah Melaka ni dia jenis gelintir. Gelintir. Dia bukan buah Melaka di Melaka tu. Buah Melaka dia buat cucuk melampau saja kan? Tu. Baik. Hal lain semua ada benih. Jadi benih itu apa? Benih itu adalah asas kepada tumbuhnya sepohon pokok. Maka demikian juga ibarat tauhid itu adalah asas kepada tumbuhnya kehidupan kita. Tumbuhnya life. Tauhid itu. Kan? Dan bila dia tumbuh keluar ke bumi, yang kita sebut istilah tadi far'uha, ini bumi. Ini sempadan muka bumi. Saya gariskan begitu. Ini sempadan muka bumi. Kan? Tanah di matang gedung, tak kira orang mana pula, kan? Ini sempadan gedung. Bila dia keluar jadi far'uha, jadi furuknya, maka ketika itu dia melazimi dari segi ilmunya kita panggil fiqh. Fiqh lah melazimi dia. Sebab apa? Sebab nak bagi pokok tu naik elok. Sedangkan naik elok tu pengaruh dia bukan duduk di luar saja, pengaruh dia duduk di sini. Pengaruh dia duduk di akar. Isn't it? Pengaruh dia duduk di kekuatan akar, iaitu kekuatan tauhid. Berarti kalau di sini kuat, pengaruh ini akan bawa kepada far'uha, furuknya menjadi kuat. Boleh faham saya sebut? Apabila furuknya ini kuat, maka dia akan menumbuhkan ranting, dahan, whatever semua sampai daun, sampai bunga semua cantik. Yang kira-kira orang pandang elok je pokok tu. Sampai pokok ubi gajah depan rumah. Nak buang sayang, tak buang menyemak. Kan? Tapi sekurang-kurangnya nak buang tu sayang. Pasal apa? Pasal cantik. Ada pokok tu cantik. Ya. Jadi cantik itu elok pada pandangan itu disifatkan dalam konteks kiasan adalah ilmu tasawuf. Tasawuf tu yang mencantikkan, mengelokkan. Sebab itu tasawuf dipanggil akhlak, tasawuf dipanggil adab. Manusia kalau ada akhlak, ada adab, cantik. Anda jangan buat main. Kan? Tapi kalau tak ada akhlak, tak ada adab, dia tak cantik manusia ni. Lah bagi kita duk marah orang dia kan. Apa cakap ni tak ada adab, orang kita marah orang. Kan? Pasal apa? Pasal kita bercakap penuh dengan adab.
Bila kita bertemu dengan manusia yang cakap tak ada adab, kita tak boleh terima. Boleh faham sebut tuan-tuan? Boleh clear dekat tu nah? Boleh clear nah? Saya bagi kiasan ini mampu memahamkan kepada kita betapa sepohon pokok itu dia perlu kepada 3, 1, 2, 3 baru dia elok. Maka begitu juga betapa diri kita perlu kepada 1, 2, 3 baru dia nak elok. Kalau dalam diri kita tak terhimpun 1, 2, 3 ini, dia tak akan jadi elok. Jadi caca marba. Caca marba tu istilah kita. Kalau balik kepada istilah Quran, sat jadi fasik, sat jadi mukmin, sat jadi kufur, sat jadi syirik, sat jadi itu, sat jadi ini. Itu istilah Quran. Boleh faham tuan? Cakap kita jadi caca marba lah, kan? Tapi kalau balik kepada istilah Quran, itulah dia. Jadi fasik, minggu jadi fasik, lepas tu jadi munafik pula dah. Lepas jadi munafik, jadi beriman balik. Datang apa semua ni? Sedangkan iman itu dia menuntut wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Iman tuntut kita kena tolak taghut, hanya beriman kepada Allah. Dia tak boleh himpun dua. Dia tak boleh himpun dalam diri kita taghut. Sekali baru tanya taghut nambah. Dia tak boleh himpun dalam diri kita taghut campur iman. Dia tak boleh. Kan? Sebab asas dia ialah halal campur haram sama juga haram. Betul? Itu asas dia. Kan? Haram ini halal. Haram campur haram sama juga haram. Betul? Yang halalnya halal campur halal sama juga halal. Boleh faham? Sama juga. Dia taghut tak boleh campur dengan iman. Taghut campur dengan iman, jawapan dia ialah kufur. Dia macam tu. Yang imannya iman campur iman. Baru dia mukmin. Itu istilah halal. Ini perbandingan. Ini perbandingan ilmiah. Dalam arti kata yang lain, kita boleh pandang hak ni dari persepsi tauhid, hak ni daripada persepsi fiqh, tak ada salah apa. Dan daripada persepsi tasawuf dia gabung dua-dua sekali. Yang ni campur yang ni dia gabung dua-dua sekali. Okey? Jadi kalau persepsi fiqhnya nak bagi jadi haram mudah aja. Kita sebagai orang Islam, orang beriman, campur dalam diri kita sikit kufur. Maka jawapan dia kufur, dia jadi kufur, kan payah nak buat. Boleh faham saya sebut kan? Campur aja. Campur syirik nak, campur munafik tak? Tengok. Balik kepada haram campur haram, jawab haram. Apatah lagi kalau kita duk buat benda yang haram, duk dalam haram. Kita campur taghut dengan taghut, lagi-lagi lah taghut. Atau kalau kita nak halal, kita kena campur halal dengan halal, iman dengan iman. Dia akan boleh campur benda-benda hak Allah Taala tak benarkan pada kita. Dalil dia ialah wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq. Jangan kamu campur adukkan di antara yang hak dengan yang batil kerana memusnahkan yang hak. Yang hak tu dia jadi lingkup. Ni dalil kita sebut tadi ni. Halal campur dengan haram, maka dia jadi haram. Halal ni hak, haram itu batil. Campur di antara yang hak dengan yang batil, lingkup. Jahannam habis. Apa yang jahannam? Diri kita. Apa yang jahannam? Diri kita. Apa yang rosak? Diri kita. Diri yang mana? Diri dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Boleh faham sangat tu tuan? Boleh clear? Okey, saya nak lanjut ni. Saya nak lanjut. Sebab saya nak balik kepada persoalan awal tadi, apa itu tauhid? Saya nak bagi benda tu semua terangkum, semua clear. Kan? Mau macam tu. Okey. Dah sampai di sana tadi. Okey, kita dah sampai dah jadi sepohon pokok yang begitu hebat. Tak kira lah pokok tu nama pokok apa kan, pokok durian ke, pokok moktan ke, pokok balak dalam hutan ke, kan? Tak kisahlah nama apa pun. Tapi pokok tu kelihatannya hebat, cantik kan, dan at the end last kali pokok tu ada value. Kan? Pokok tu ada value. Value ni apa dah? Nilai. Pokok ni ada nilai. Kan?
Kalau pokok jenis berbuah, maka nilaiannya dilihat pada buah. Kalau pokok jenis tak berbuah, jenis kayunya, maka nilaiannya duduk di kayu. Sebab itu kalau join dengan geng-geng forest ni, kita boleh tahu kayu ni nama apa, cengai, berapa harga dia, value dia macam mana. Hak ni pula nama meranti, value dia macam mana. Oh, mereka semua tahu bab tu, misalkan mereka alim bab tu kan. Kita tak alim bab tu lah, tapi tinggal lagi kita berhati sikit value ni, kayu ni kan. Boleh faham saya sebut begitu? Jadi saya nak sebut tentang value kan? Baik, sampai tentang value itu tadi, baru kita rujuk balik kepada hal ni. Value dia duduk di sini. Kalau kita bercakap tentang value dia duduk di sini. Barulah iman tu dia value, barulah Islam tu dia value, barulah ihsan tu dia value. Kan? Kita nak sebut dalam satu persepsi pun tak apa, kita nak sebut dalam persepsi berbagai pun tak apa. Yang penting kita faham natijah daripada tauhid itu, value kepada tauhid itu adalah iman. Value kepada fiqh itu adalah sempurnanya Islam. Value kepada tasawuf itu sempurnanya ihsan. Jadi value itu merujuk kepada makna kesempurnaan sesuatu. Isn't it? Value tadi merujuk kepada kesempurnaan sesuatu. Saya contohkan. Kita tanam tadi D24. Kita tak akan berjumpa dengan kesempurnaan D24 yang kita tanam tadi, melainkan dia awak keluar hasil. Betul? Kan? Dia awak keluar hasil, kita koyak tengok buah tu, tengok ini dia betul. Saya sebut biarlah, saya bukan makan durian pun tuan. Saya contoh durian, bagi mudah faham. Kan? Macam itulah muktan pun, kan? Sewaktu dia duduk di biji benih, kita bukan nampak value-nya, kita tak nampak value pun. Kan? Kita cuma ada apa mungkin try tengoklah, nak ada rezeki ada, tak ada rezeki tengoklah kot dia keluar mai esok ke mana. Nampak. Tapi bila dia duduk dia sudah duduk di gabungan ya, biji benih tadi gabung dengan batang naik elok apa semua tadi, value dia dilihat di mana? Dilihat di buah. Ambil buah tu koyak tengok, isi. Tengok biji lalu. Ini dia aku nak tak? Boleh faham tuan? Alah takkan tak bisa makan buah muktan. Kalau kita makan buah muktan pun kita nanti kata, hak ni bagus. Hak ni tak apa lagi. Pasal hak ni dia lekang-lekang, hak ni dia lekang cantik punya. Lekang apa dia panggil? Lekang apa dia kata? Lekang nyok lah. Istilah lekang nyok, lekang ni tu semua merujuk kepada value satu-satu jenis-jenis buah muktan. Boleh faham saya sebut begitu tuan? Kiaslah kepada hal-hal yang lain. Sama aja. Boleh faham saya sebut itu? Baik. Sekarang tuan-tuan dah faham. Itu value. Dan kemuncak jadinya keluar apa semua pokok yang baik tadi, kita sebut tadi ihsan. Dan sekarang saya dah bercakap tentang hasil. Saya bercakap tentang hasil. Okey, saya bagi ibarat buah durian tadi. Okey, keluarlah daripada pokok yang baik ni tadi, buah durian, itu duri dia lagu tu. Duri dia bukan sebiji, dia banyak biji tapi tersorok di balik. Saya keluar sebiji lah, dia banyak biji ni, dia tersorok di balik dia punya daun-daun dia kan. Saya bagi ibarat. Baik. Apabila dia keluar buah macam ni, kan? Dia keluar buah macam ni. Sekarang kita tak cakap dah isu zahir. Sebab hak ni tadi ni dia panggil zahir, hak takat ni tadi dia panggil zahir. Daripada kita bicara daripada tumbuhnya sepoh, daripada biji benih keluar akar, hak tu zahir. Sekarang kita nak bicara hak posisi kedua, posisi buah ni dia panggil batin. Kita nak bicara batin pula, kita nak bicara ilmu batin pula. Kan? Boleh faham saya sebut cakap tu nak? Baik. Ilmu batin yang kita nak bicara ni ilmu yang merujuk kepada terhasilnya buah. Buah tu dalam bahasa Al-Quran dia panggil taqwa. Kan? Taqwa adalah buah daripada iman, Islam dan ihsan. Dia panggil buah dalam istilah. Kan? Dan kita pun tak faham taqwa itu apa. Kalau saya tanya tuan-tuan malam ni, taqwa itu apa? Cuba tuan-tuan bagi satu definisi. Bil lughah wa bis syara'. Dengan dari segi bahasanya dan dari segi syaraknya. Ataupun tak usah daripada segi bahasa, bagi daripada segi syarak. Ataupun mana-mana satu kilahuma yang tuan-tuan rasa nak bagi definisi. Apa dia taqwa? Ayo. Gabung di antara tiga ni maka jadilah taqwa. Dan saya tanya apa itu taqwa, bukan soal gabung tak gabung. Taqwa itu apa? Taqwa ialah buat apa yang disuruh
tinggal apa yang ditegah. Okey, boleh diterima? Ada lagi? Kalau saya nak pertikai, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang ditegah adalah inspirasi kepada takwa. Is not means takwa. Boleh jelas saya sebut tuan? Saya nak bagi satu clue yang mana saya sebut benda ni tuan-tuan. Oh, gutu ke? Saya nak bagi dia gutu, bagi surprise. Biar malam ni tidur tak lena, bangkit main tahajudnya. Tuan-tuan mesti ada jawapan. Khatib dah baca khutbah di atas mimbar, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan faham ke tak faham? Faham. Nak ambil tu, hak faham tu tuan-tuan apa? Takwa tu takut. Satu jawapan. Jadi saya ada dua jawapan. Saya ada dua jawapan. 3 jawapan dengan cikgu tadi. Okey, takwa. Lagi, apa dia lagi? Menyatakan sifat kehambaan. Okey, boleh? Boleh masuk. Betul? Tak salah. Dan saya takkan kata salah pun kalau tuan-tuan jawab apa pun. Habis tuan-tuan banding dengan saya kata tadi, salah ke betul, tuan-tuan jawab ambil sendiri. Bukan payah nak pun. Ada lagi? Adik-adik mana adik dia? Adik-adik saya muda-muda mana? Adik-adik tuan jawab. Takwa. Maklum, takwa apa dia maklum? Kita tengok depa pula, depa macam pandai kot. Okey tuan. Boleh? Warak. Okey, saya ada 5 jawapan. Warak salah satu. Okey, ada lagi? Tak ada, cukup tu. Baik. Saya katakan apa yang tuan-tuan jawab tadi semua tu, dia terimpun dalam tu. Betul lah tu, bukan tak betul. Bukan tak betul. Takwa adalah warak. Takwa adalah takut. Takwa adalah iman, tauhid, fiqh, tasawuf. Yes. Everywhere. Apa benda pun yang tuan-tuan sebut, aside berkenaan memang itulah takwa. Tapi pokok yang paling besar itu takwanya apa? Apa dia takwa yang dikatakan takwa ni? Kalau tuan-tuan kata takwa ni ialah kita takut dekat Allah Ta'ala, yes, this is the answer. Tak lari pun. Kalau tuan-tuan kata takwa ni kita buat Allah Ta'ala suruh, tinggal Allah Ta'ala, yes. Kalau tuan-tuan kata takwa ini ialah kita merasakan Tuhan tengok kita tengok Tuhan, yes, dia tetap tak lari. Memang itu isi-isi yang ada dalam takwa. Persoalan besar dia, apa itu takwa? Tak habis ke? Muslim-muslimah tak lepas. Sebab itu saya ada abang tuan-tuan, kita kena bagi boleh jawab. Garam tu masin. Masin tu apa? Masin tu garam. Garam tu masin. Dia tak habis. Boleh faham? Kalau jawab garam tu masin, masin tu garam, garam tu masin, bila pun tak habis. Nak bagi habis lagu mana? Hang ngangau mulut, pegang seketui, pongai masuk, buang tak masuk. Hang rasa ada masin lagu mana? Dia rasa selesai masalah. Boleh faham saya sebut begitu? Jadi nak bagi ada jawapan. Baik, saya rasa saya nak sebut pada tuan-tuan, hang hurailah takwa ni, hang hurailah lagu mana pun takwa ni sebenarnya dia nak masuk kepala tu, dia payah, dia lambat. Kan? Dia kena balik kepada persepsi mekanisme. Tengok persepsi mekanisme saya nak sebut pada tuan-tuan. Okey, kita ada nombor 1 disebut syariat. Nombor 2 disebut tariqat. Nombor 3 disebut hakikat. Dan nombor 4 disebut ma'rifat. Saya nak jalankan semua perkara ni di atas tajuk buah durian. Di atas bukan di atas tajuk, apa yang disebut? Di atas buah durian ni sebagai dia punya objek kajian. Saya nak mengimplementasikan tajuk ni dengan buah durian ni sebagai objek. Sekarang ni kita sampai dah tuan-tuan, pokok dah keluar hasil dah keluar natijah dah keluar hasil dah. Nama dia buah durian. Tinggal lagi kita tak kupas tengok aja lagi. Boleh faham saya sebut setakat tu? Ambil bahasa saya setakat tu. Sebab nak kaji benda ni. Buah durian kita hak nama D24 kita tanam 3 tahun sudah telah mengeluarkan hasil. Kan? Di mana kali pertama dia keluar buah ada lebih kurang 15 biji. Kata bilah lagu tu, kan? Atau ada 10 biji, atau ada 3 biji pun tak apa, kan? Tak kisah berapa biji pun, yang penting dia telah mula mengeluarkan hasil. Okey, kan? Hasilnya itu ditengok ada 3 biji. Kita cuma tahu dia keluar hasil, tapi value hasil kita tak tahu. Boleh faham tak boleh faham?
Nampak pokok tu ada 4 biji, ada 5 biji, ada 10 biji, 20 biji, whatever lah, banyak mana pun. Kita tahu pokok durian kita D24 yang kita tanam tadi, yang benih dia nama tauhid tadi ni, kita tanam tu, dia telah mengeluarkan hasil. Boleh faham? Dia dah keluar hasil. Tapi value hasil itu kita tak tahu. Boleh faham saya sebut begitu? Sebab apa kita tak tahu? Sebab dia duduk dalam kulit. Saya kena kait juga di antara rasional dengan prinsip. Rasional satu hal, prinsip satu hal. Kadang-kadang manusia mengukur prinsip itu dengan rasional, dengan kemunasabahan akal. Sebab itu saya tak tinggal benda tu, saya akan bagi benda tu bagi match. Kalau tak munasabah ni kita tak dicerita benda tak munasabah. Ada perkara yang benda tu tak munasabah, tapi kita kena beriman dengan dia. Especially perkara-perkara yang bersabit dengan nubuwat. Kalau kita mengaji kaedah kan, nubuwah dia panggil. Yang Nabi habang, Nabi mai di tengah-tengah. Nabi boleh habang hak sebelumnya nu, zaman Nabi Adam jadi lagu mana, Nabi boleh habang, Nabi tengok macam mana. Satu. Nombor 2, Nabi boleh habang bagi kita apa nak jadi selepas wafat dia ni, apa nak jadi sampai kiamat dunia ni. Nabi habang belaka dalam hadis. Nabi tahu mana persoalan dia. Itu dipanggil nubuwat yang wajib kita beriman dengan dia. Nabi habaq pasal Mahdi, Nabi hazaq pasal Mulhamatul Kubra, Nabi habaq pasal Iraq dengan Syam akan jadi bumi yang dibasahi oleh darah. Semua Nabi habaq belakalah dia duk jadilah hamba anda. Kau payah mana pun. Dan Nabi habaq tentang matahari akan bertukar. Saintis dah habaq dah kat kita, kan? Matahari akan berubah macam mana? Daripada timur ke barat, daripada barat ke timur, timur ke barat. Daripada timur ke barat akan ubah dia punya perjalanan dia. Lah dia duk naik daripada barat ke timur. Daripada timur ke barat, dia akan ubah daripada barat ke timur. Dia akan berubah daripada barat ke timur. Cerita dia tuan. Saintis, kalau tak silap saya bulan lepas, saintis telah mengukur bumi ini bahawa kecondongan bumi, kan bumi ini duduk pusing kan. Condong dia tu lebih kurang tak sampai 35%, tak sampai 35% lagi daripada garis matahari. Bumi dah condong dah. Berarti bukan matahari yang akan naik pada timur ke barat. Bumi itu yang terkalih, yang menyebabkan barat jadi timur, timur jadi barat. Boleh faham tuan-tuan? Dan ini adalah satu realiti yang kita kena terima. Kan? Pasal bumi dia bergerak, dia bawa nak terkalih tu. Daripada kiraan mereka, kita pun nak campur pun tak erti. Tapi kiraan mereka pada sekian-sekian tahun bumi bergerak duk alih itu 200,000 kilometer. Kemudian lepas tu tahun ni pula 400,000 kilometer. Sampai kepada pasar ni pula 600,000 kilometer. Maknanya dia duduk pusing tu, kan? Tak tahulah sejauh mana tapi Allah Ta'ala bak matahari akan berubah, kan? Itulah saya katakan tadi. Ini semua fakta-fakta nubuwah yang kita kena beriman, kan? Benda yang sebelum jadi, benda yang akan terjadi. Nabi habaq siap dekat kita. Okey, boleh faham benda tu? Baik. Saya balik kepada pokok kita sekarang. Pokok durian D24 kita ni sekarang telah terhasil buah. Kali pertama pokok kita tu ada berapa biji? 3 biji sudah lah. Banyak-banyak biji payah cakap. 3 biji dah. Dan 3 biji ni kita nak kata apa? 3 biji daripada pokok durian D24 yang kita tanam tadi. Benih tu nama tauhid. Benih tu nama tauhid kita tanam tadi tu. 3 biji ni kita nak kata apa? Kita nak panggil apa? Bro, buah durian 3 biji ni kita nak panggil apa? Hero Tamil. Panggil apa? Buah durian 3 biji ni, buah durian. Oh, 2 biji patut pun. Buat 3 biji. 3 biji durian. Tang ni sedikit. Jarang-jarang lah kan durian baru mula ni. Tu pun orang panggil buang buruk. Ada 3 biji. Orang panggil apa ni? Orang panggil apa? Sahabat? Panggil apa? Panggil buah? Memanglah. Orang panggil buah lah. Kan? Takwa. Orang panggil takwa. Saya nak tengok tonton capture. Saya tanya balik ni bukan pasal apa. Saya nak tengok tonton capture terang mana. Orang panggil apa? Abang Sabri, orang panggil apa? Tonton jangan marah. Dalam ilmu, dalam disiplin menuntut ilmu, guru berhak bertanya murid dan murid berhak bertanya guru. Kalau guru tak berhak bertanya murid, itu dia tak panggil menuntut ilmu. Itu dia panggil dengar ilmu. Makam kedua, makam tu dia rendah sikit. Kebajikan dia rendah sikit, kepala dia sikit, kurang sikit. Kita ambil makam menuntut ilmu lah.
Boh ni nak panggil apa? Boh ni boh dah kian lah. Panggil ihsan. Cuba tengok tak. Tak apa. Okey, jawab dulu sekali saya beritahu. Okey, ada lagi. Ada lagi. Tuan-tuan jangan takut nak sebut. Zahir. Okey, lagi. Buah mola. Abang buah mola pula lagi. Okey, tak apa. Betul saya apa sebut benda tu? Ada lagi. Hasil. Hak tu saya nak dengar tu. Ini adalah hasil. Buah mola, boleh bukan salah buah mola tu. Buah mola ni adalah hasil. Kita pakai balik ayat buah mola abang tu kan. Ataupun jawapan yang tuan-tuan sebut tadi, semua betul. Tapi dalam betul semua tu, dia ada satu kalimat yang mewakili semua hal. Boleh faham tak tuan-tuan? Itu maksud yang saya duk tanya, takwa tu apa, takwa tu. Tuan-tuan habaq apa benda apa? Betul. Tapi kita nak satu kalimat yang mewakili semua hal tu. Merujuk kepada makna kita faham apa yang kita kata. Kalau kita faham apa yang kita kata, berarti kita faham apa yang kita dengar. Kalau kita kata pun kita tak faham, hak kita dengar pun kita tak faham. Betul tak tu saya sebut tuan-tuan? Maka khatib baca khutbah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taubat lahum kita tak faham. Betul tak? Boleh faham maksud saya ni? Tuan. Jadi itu kaedah dia. Okey. Jadi buah ni adalah hasil. Nampak? Kalimat itu menyelesaikan seluruh persoalan yang kita bercakap daripada bawah sampai ke atas. Hasil. Hasil daripada apa? Hasil daripada biji benih yang baik nama tauhid, hasil daripada furuk yang baik nama fiqh, hasil daripada struktur tumbuhan yang cantik elok nama tasawuf. Maka itulah hasilnya. Boleh clear saya sebut begitu? Baik. Hasil itulah jawapan bagi takwa. Takwa adalah hasil. Hasil adalah takwa. Dalam kes kita ni. Tuan-tuan jawab pilih takwa itu ialah taat pada Allah, buat yang suruh, tinggal yang larang. Tuan-tuan akan jawab begitu. Itu makna inspirasi di dalam takwa. Makna inspirasi kita boleh atuk berceretet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beratus kita boleh atuk makna inspirasi. Boleh faham sebab itu tuan-tuan? Tapi kita nak satu makna saja. Satu makna. Apa dia takwa ni? Hasil. Bila kita faham kata takwa itu hasil, barulah kita jawab hasil daripada apa. Boleh? Kan? Boleh faham tak kak? Boleh faham tak? Hasil daripada apa? Hasil mesti ada punca dia. Natijah mesti ada punca dia. Apa dia? Kan? Okey, kita kata hasil. Hasil daripada apa? Hasil daripada tauhid, hasil daripada akak yang menerjah bumi, hasil daripada furuk yang tumbuh dengan baik, akhirnya jadi daun bunga ranting yang baik. Kan? Maka keluarlah hasil. Hasil daripada apa? Kita pergi kepada lain lebih sikit. Hasil daripada tauhid, hasil daripada fiqh, hasil daripada tasawuf. Kita pergi lanjut lagi, tinggi lagi. Hasil daripada iman, hasil daripada Islam, hasil daripada ihsan. Keluarlah nama dia takwa. Boleh faham tuan-tuan? Jadi bila khatib baca khutbah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut, dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Kita nak faham macam mana sekarang? Kita nak kena faham takwa tu tak akan terhasil kalau tak ada tauhid, tak ada fiqh, tak ada tasawuf, tak ada iman, tak ada Islam, tak ada ihsan. Dia tak akan menghasilkan tauhid. Makna siapa-siapa yang dengar seruan ittaqullah tadi tu, dia kena patah balik pergi mengaji tauhid, fiqh, tasawuf, mengaji iman, Islam, ihsan, baru dia berjumpa. Boleh faham tak boleh faham saya sebut lagu tu? Kalau dia tak patah balik pergi mengaji benda ni, minggu ni dengar ittaqullah, minggu depan dengar ittaqullah, minggu dua dengar ittaqullah tu, dia tak erti apa situlah tuan-tuan. Boleh faham? Boleh clear saya sebut ni? Ini bukan menempelak anybody, okay? Bukan saya tempelak siapa-siapa. Saya bercakap tentang prinsipnya begitu. Boleh faham tak? Saya ulang lagi sekali. Khatib baca khutbah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nak abang apa kita? Nak abang suruh kita bertakwa kepada Allah. Perkataan ittaqullah fi'il amar, ayat suruh. Maka timbullah persoalan, nak bertakwa lagu mana? Mana timbul persoalan tu? Kan? Jadi adakah bertakwa itu dengan dengar? Dah. Bertakwa itu akan terjadi bila ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada biji benihnya, kan, yang menumbuhkan akar, ada furuknya yang menumbuh di atas tanah, baru dia akan jadi sepohon pokok. Isn't it? Ini implementasi bagaimana tauhid itu terjadi, bagaimana takwa itu terjadi. Yang kita sebut hasil tadi. Clear? Saya dah bagi jawapan dah. Next, kalau saya tanya takwa itu apa? Jawapan yang pertama kita nak dengar adalah hasil daripada tauhid, hasil daripada fiqh, hasil daripada tasawuf,
hasil daripada iman, hasil daripada Islam, hasil daripada ihsan. Maka jadilah takwa. Jawapan tu. Jawapan ni lah kita kena ajak kat anak-anak kita pun. Clear? Malung di belakang clear? Ada soalan nak di situ tuan-tuan? Jadi saya tak nafilah. Hak jawab kata taat patuh. Hak jawab apa pun saya tak nafi. Memang betul ya pun tu. Cuma dia duduk di dalam susunan. Tapi paling pokok takwa adalah hasil. Bacalah ayat takwa mana pun. Saya baca ayat tadi. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Dan tuan-tuan boleh faham. Pakaian takwa itu adalah hasil daripada tauhid, fiqh, tasawuf, iman, Islam, ihsan. Betul tak tuan-tuan? Dan tuan-tuan boleh jawab. Apa lagi ayat saya baca tadi? Ya ayyuhalladzi apa nama? Banyaklah ayat berkenaan dengan takwa ni dalam Quran ni. Kita pun kadang-kadang nak baca dia tak mai tarak mari. Dia tarak mari, kan? Tapi apapun ayat yang berkenaan dengan takwa, kan, yang menyuruh kepada takwa, tuan-tuan nak kena faham mudah. Takwa itu adalah hasil. Hasil daripada apa? Hasil daripada tauhid, fiqh, tasawuf. Ini berarti kalau kita diseru dengan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, diseru kepada takwa oleh Nabi SAW dalam hadis, diseru dengan takwa oleh khatib di atas mimbar. Bila kita dengar ayat tu, kita tengok balik pada diri kita. Macam mana aku ada takwa atau tak ada takwa? Kita kena tengok begitu, kan? Kita kena tengok hasil. Aku ada takwa atau tak ada takwa? Tengok-tengok. Nak ada takwa ke mana? Aku fiqh pun tak tahu, tauhid pun tak tahu, fiqh pun tak tahu, tasawuf pun tak tahu, iman pun tak kenal, Islam pun tak kenal, ihsan pun tak kenal. Macam mana nak ada takwa? Dia kena pandang macam tu. Boleh faham saya sebut? Apabila dia pandang macam tu, maka dia kena patah balik pi cari tang mana ada belajar iman, Islam, ihsan, tang mana ada belajar fiqh, tauhid, fiqh, tasawuf. Barulah dia akan berjumpa dengan hasil hak dia sebut di atas mimbar tadi, hak Nabi sebut tadi, hak Al-Quran Allah Taala sebut tadi. Boleh faham saya sebut setakat tu? Nah. Ya. Tanpa melalui ini apakah akan sampai kepada takwa melalui ini? Tanpa melalui ini, soalan begitu. Tak akan sampai. Itu yang saya nak cuba nukilkan sekarang ni. Sekarang dengar ngangau tu. Dia boleh dengar tak? Kan? Boleh faham lah. Dia boleh dengar tak? Tak tahu apa. Bukan ada payah mana nak bagi gambaran tu. Yes. Semua tu dia duduk di sini. Sebab itu saya katakan, saya sebut kepada tuan-tuan awal-awal saya bagi. Inilah basicnya. Takkan lari pun. Agama, iman, Islam, ihsan. Takkan lari pun, tuan-tuan. Takkan lari. Dia akan turun. Saya bagi gambaran kepada tuan. Saya tengah menyiapkan saya punya buku ni. Buku ni tak boleh beli baca lagu tu. Dia kena mengaji. Kalau tak mau mengaji tu saya beli. Nanti saya akan buat buku ni saya ulang. Dia kena mengaji. Saya nak bagi gambaran. Saya cuba memberikan gambaran kepada tuan-tuan, kepada penuntut ilmu tentang inilah gambaran. Sebagai gambaran macam mana kedudukan yang kita duk bincang tadi ni, supaya daripada atas turun, daripada agama turun sampai last kali nama dia kehidupan. Hidup beragama dia panggil. Sampai hidup beragama. Jadi kita hidup beragama tu dalam istilah Quran dia panggil mukminin. Hidup beragama dalam istilah Quran dengan Islam dia panggil muslimin. Hidup beragama dengan istilah Quran di bawah ihsan dia panggil muhsinin. Semua tu istilah Quran belaka. Jadi nak sampai kepada mukminin, muslimin, muhsinin tu dia ada guide dia. Dia ada perkara yang kita nak kena lalu bagi betul. Baru dia sampai. Kalau tidak dia tak sampai. Jadi persoalan apa nama Pak Haji kita sebut saat ni, kalau tanpa melalui ini kita akan sampai tak takwa? Jawapan dia adalah mustahil. Karena itu merupakan sunnatullah dan sunnatul Rasul. Kalau tidak Allah Taala nak hantar Rasul duk seru dengan takwa buat apa? Duk seru dengan tauhid buat apa? Kan? Rasul-rasul Allah Taala hantar semua seru tauhid. Boleh faham sebut tuan-tuan? Nak seru tauhid tu buat apa? Melainkan nak tanam biji benih ni lah ke dalam diri kita ummah ni, kan? Bila biji benih ni dia tumbuh macam kita sebut tadi, dia keluar akar sampai elok, baru dia keluar di luar furuk ni, dia keluar main di luar. Akhirnya tumbuhlah sepohon pokok dalam ibarat bahasa kiasan kita tu tadi. Baik, hasilnya adalah takwa. Kan? Boleh faham sebut tuan-tuan? Clear nah? Baik, sekarang saya nak berhenti tang tu. Saya nak bercakap pasal buah.
Tak mau bercakap dah pasal pokok pasal lah. Dah terhasil dah buah 3 biji. Kan? Tu yang saya tanya tadi, buah ni tambah. Nasib baik tuan-tuan tak jawab tu buah durian. Kan? Setakat saya tanya tadi tak ada siapa dia jawab. Tu buah durian. Tak ada siapa dia jawab. Lain-lain tak. Nak beritahu kata tu buah durian tak, Allah. Lagi pening. Alhamdulillah kita di masjid ni, kita di masjid Bantar Gedung ni pakat peka-peka belakang bab tu okeylah kan. Okey. Ini hasil. Hasil ni disebut dalam satu istilah Al-Quran dengan taqwa. Saya tak mau tanya banyak, saya tak mau goreng banyak apa tu taqwa. Saya dah tanya tadi, taqwa adalah hasil adalah taqwa. Cukup memadai untuk ni, untuk kita sebagai kita kata orang-orang yang cuba nak nukil ilmu ni. Baik, sekarang saya nak bawa taqwa itu untuk mengimplementasikan taqwa kepada kita dari segi fahaman. Saya nak bawa tuan-tuan balik mai kepada hal ni. Hal syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Satu istilah kita nak guna pakai. Kemudian kita kiaskan dengan yang lain nantinya. Taqwa ni apa? Kita kata hasil. Hasil ni apa? Hasil ni ma'rifat. Kita guna satu istilah untuk berbincang. Okey, satu istilah saja, jangan pakai banyak-banyak istilah. Kita ambil taqwa. Saya bertanya balik. Taqwa itu apa? Taqwa adalah hasil daripada tauhid, fiqh, tasawuf. Kita sebut begitu. Okey? Baik. Hasil ni apa? Kan? Apa nama? Taqwa taqwa itu hasil. Hasil itu taqwa. Baik. Akhir sekali kita kata taqwa itu apa? Setelah kita kenal taqwa itu hasil, kita nak habaq dalam implementasi ini. Taqwa ni adalah ma'rifat. Dalam arti kata yang lain, tidak mungkin terjadinya taqwa, tidak mungkin terhasilnya taqwa tanpa ma'rifat. Kita nak habaqnya tu. Baru kita cuba faham ma'rifat ni ada berapa? Ada 3 ma'rifat. Ada 3 ma'rifat. Nombor 1 dia panggil ma'rifat akal. Nombor 2 ma'rifat ilmu. Nombor 3 ada 4 ma'rifat ma'rifat ilmu. Nombor 3 ma'rifat hidayah, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nombor 4 ma'rifatullah, ma'rifat Allah. Ni saya dah cakap ni jauh ni tuan-tuan ni. Saya dah cakap jauh. Tapi saya nak implementkan, saya nak perjelaskan benda ni supaya kita tahu kedudukan satu persatu. Kan? Lepas tu kita cari jelah. Kan? Dah tahu dah nak makan ubi kayu tak mana nak pergi cari. Pergi cari jelah kalau kabut apa. Kan? Ni ubi kayu tak mana duk pun tak tahu, pergi duk cerita nak makan ubi kayu. Macam tak payah cerita. Kan? Nak makan cucuk jagung contohnya kita katakan, hampirlah cari cucuk jagung. Nak cari tang mana? Nak cari tang mana pun tak tahu. Lepas tu nak ke kedara cucuk jagung, selalu tembak buat semok ya. Betul kan? Jadi tiap-tiap sesuatu yang kita nak tu, kita mesti akan cari tang mana dia ada. Betul tak begitu tuan? Samalah benda ni. Sekarang kita nak takwa. Kita nak cari duduk tang mana takwa itu. Kita nak cari itu. Takwa dia duduk di ma'rifah. Takwa ni dia duduk di ma'rifah. Sekira-kira kalau kita nak sebutnya, orang-orang yang ada takwa ni, dia fahamlah keagungan Tuhan tu lagu mana, kehebatan Tuhan tu lagu mana. Kan? Apa yang Allah Ta'ala kata azab, pedih, sakit, dosa, pahala ni dia reti, dia faham lagu mana. Faham tu kita sebut ma'rifah tadi. Kan? Cuma saya nak bagi tuan-tuan balance dari segi kefahaman. Ma'rifah yang pertama ialah ma'rifah akal. Apa maksud ma'rifah akal? Masuk dalam akal kita, boleh diterima oleh akal kita sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Kita ambil ayat banyak terus je. Kan? Masuklah akal kita, boleh terima dengan akal. Itu ma'rifah pertama. Kalau Rasul habaq tak boleh terima dengan akal, payah. Allah Ta'ala habaq tak boleh terima dengan akal kita, payah. Tak boleh terima dengan akal tu, dia jadi banyak akal tu. Kan? Dia kata kalau masuk neraka Jahannam tak apa, dia Jahannam dia boleh keluar ramai-ramai. Dah jeh. Kan? Ada orang cakap tu. Kita kalau kita begini-begini, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Dia kata neraka Jahannam tak apa, kita boleh pakat keluar ramai-ramai. Lak betul kan. Ni nak abang kata apa yang kita bercakap tu tak masuk akal.
Boleh faham tuan? Kalau dia masuk akal, ya Allah ampun kalau dosa aku ya Allah, kan? Dia begitu orang yang masuk akal ni. Kan? Sebab itu ulama banyak menggunakan istilah, sekiranya engkau berhajat untuk mendapat redha Allah, hendaklah engkau mengambil jalan orang-orang yang berakal. Ulama guna istilah tu. Jalan orang-orang yang berakal. Apa maksud jalan orang-orang yang berakal? Jalan orang-orang yang berakal ialah jalan orang yang serah akal dia, tunduk dan patuh kepada apa yang Allah Ta'ala dan Rasul kata. Itu maksud berakal tu. Orang yang letak akal dia tu tunduk dan patuh kepada apa yang Rasul kata, Allah dan Rasul kata. Maksudnya akal dia tak menolak apa yang Allah SWT dan Rasul kata. Itu maksudnya. Walaupun akal ni sifat dia pro dan kontra, isn't it? Sifat akal ni pro dan kontra. Mana ada sifat akal statik? Ni pun satu hal juga nak mengaji bab akal ni. Kita ada mengaji bab akal. Ada. Dalam buku saya punya nota ni saya tulis apa dia roh, apa dia akal, apa dia hati, apa dia sir, saya tulis. Kan? Saya ada. Nanti saya tuan-tuan nak? Nak apa ni? Nak ada berapa orang kita? Semua nak kah? Ini tulisan dalam tulisan Rumi. Cuma benda ni kena mengaji. Kalau tuan-tuan tak mengaji, tuan-tuan serupa tikus tengok besi. Yalah, tanpa kotak. Jadi saya buat ni, saya bukan buat untuk tuan-tuan balik simpan di rumah. Saya buat ini untuk kita muzakarahkan dia, sehingga terhasillah daripada sana kerangka berfikir. Saya sebut awal tadi, kerangka berfikir. Tu. Sebab kalau tuan-tuan nak nanti, pasal ni satu buku dia ada dua buku, saya buat dua jadi satu. Lebih kurang dalam 40 lebih muka surat, 40 something lah. Baik kot 30 lebih kot, 30 tu lah. Pasal kita buat kiri kanan kan, depan belakang kan. Tu. Kalau kita buat satu muka dia jadi dekat 60 kan. Pasal kita nak reduce cost, nak pergi mengaji. Apa dia ada benda-benda macam ni saya nak cakap pun. Okey, tengok. Baik. Dengar. Makrifah pertama adalah makrifah akal. Akal dulu sampai. Masuk akal. Kan? Jadi bila kita masuk akal dan akal kita itu tunduk dan patuh kepada apa yang khabar yang sampai daripada Nabi melalui hadis, khabar yang sampai melalui Al-Quran, maka itu dia panggil hidayah akal. Kerana akal, orang yang berakal itu tidak akan bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul. Boleh faham saya sebut itu? Di sini dia panggil ma'rifah akal. Tapi kalau duduk dia bercanggah dengan Allah Ta'ala dan Rasul pagi, petang, siang, malam, orang ni bukan ma'rifah akal, orang ni kufur. Kufur ni dia luar langsung daripada cerita kita ni dah. Kan? Cerita kita ni, cerita syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat ni, cerita kita duduk dalam kondisi. Kita duduk dalam kondisi orang beriman. Kita duduk dalam kondisi orang beriman. Kalau kita balik kepada kaedah kita ni, kita duduk dalam kondisi orang beriman, kondisi orang Islam, kondisi orang yang mencari ihsan, kondisi orang yang belajar tauhid, kondisi orang belajar fiqh, kondisi orang belajar tasawuf. Senang dia sebut begitu. Kan? Baru dia dengan sendirinya dia terlibat untuk membincangkan hal ni. Kalau dia tak duduk dalam kondisi yang kita ceritakan tadi, bincang buat apa? Tak ada faedah apa bincang kan? Kerana kesudahannya dia akan bercanggah. Dia akan bercanggah, dia akan kufur pada Allah SWT. Macam tu juga. Boleh faham? So sekarang ni kita duduk di kondisi, posisi kita nak beriman, nak Islam, nak ihsan. Kita nak faham iman melalui tauhid, nak faham Islam melalui fiqh, nak faham ihsan melalui tasawuf. Kita katakan, selanjutnya kita dah sampai kepada natijah, kita dah sampai kepada hasil. Yang nama dia taqwa, kan? Kita nak sampai ke situ. Sekarang ni kita nak bincang tentang takwa tu dia duduk tang mana, yang ni duduk tang mana, yang tu duduk tang mana, supaya kita lebih realistik untuk mencari dia, kan? Kalau kita tahu kata ubi kayu tu duduk Bukit Lambau, dia lebih senang kita naik kereta pergi Bukit Lambau, ya pasang GPS kalau tak tahu, betul tak kan? Bukan nak payah mana, daripada kita tak tahu ubi kayu ada tang mana. Pi Giant tak ada, pi Tesco tak ada, pusing pula pi natang apa tu? Safe, apa safe? Ikon safe tak ada, pusing rata market tak ada. Lepas tu last sekali habis minyak dekat sekerak tangki, dah lah minyak mahal. Habis minyak dekat sekerak tangki dah, baru depa abang kalau nak ubi kayu pembik ke Lambau. Mana lebih baik? Dengan kita kena musim lagu tu dan kita terus tahu kata ubi kayu ni ada Bukit Lambau, mana lebih baik? Boleh faham tak tuan-tuan? Sudah tentulah kita terus tahu ubi kayu ada Bukit Lambau tu lebih baik. Boleh faham?
Kita tak ada duk buang modal minyak bagai tenaga waktu, betul tak tuan? Sama dengan konsep kita ni, saya cuba ketengahkan ni, prototype ini, main prototype ini. Kita tahu benda ni, kita tak perlu dah semak fikir, pi tang tu lah, pi cari tang tu lah. Kalau kata benda tu duduk di syariat, hang pi carilah di syariat. Kalau benda tu duduk di tarikat, hang pi carilah tarikatnya. Kalau benda tu duduk di hakikat, hang belajar bagi kenal hakikatnya. Boleh faham tuan? Kalau benda tu duduk di makrifat, hang curus kodak bagi capailah, bagi fahamlah benda tu. Barulah kita tak buang masa banyak sangat. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Kita rugi banyak mana kita tak tahu dah, lepas tu kita nak bagi rugi lagi kan tuan-tuan. Cukuplah tu. Betul tak bang? Kita dah rugi banyak dah. Rugi hak nama lara, rugi hak nama merapu, rugi macam-macam rugi kita duk ada dah jadi lah tu. Cukup lah tu kan. Sekarang kita tak mau rugi dah. Okey? Baik. Saya balik kepada makrifah. Makrifah pertama makrifah akal. Makrifah kedua makrifah ilmu. Kan. Salah satu tuntutan dengan akal. Salah satu tuntutan dia akan berjumpa dengan akal dia itu ialah Allah dan Rasul mewajibkan kita menuntut ilmu. Boleh faham? Salah satu tuntutan yang dia akan berjumpa dengan akal. Salah satu perkara yang dia akan berjumpa dengan akal adalah tuntutan ke atas setiap lelaki dan perempuan orang Islam ni, orang lelaki Islam, perempuan Islam ni menuntut ilmu. Betul tak betul? Maka akal ni akan bawa dia kepada hidayah yang kedua, nama dia hidayah ilmu. Bawa dia berjumpa dengan ilmu. Tidak akan nak berjumpa dengan ilmu. Boleh faham saya sebut tuan-tuan? Bila dia berjumpa dengan ilmu tu, barulah ilmu ni ibarat lampu. Ilmu ni nur. Cuba baca tafsir ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah yang menolong hambanya dengan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Allah buat keluar kita ni, tolong buat keluar kita ni daripada gelap kepada cahaya. Kan? Allah tolong kita, bawa keluar kita daripada gelap. Gelap apa? Gelap kufur, gelap jahil, gelap merapu, gelap tak tahu apa. Tu Allah Ta'ala bawa keluar kita tu. Kan? Kalau tidak, kalau Allah Ta'ala tak bawa keluar kita, kita merapu, kita jahil, kita tak tahu apa kan? Sampai peringkat last sekali kita jadi kufur gitu ya. Betul tak tuan? Allah bawa keluar kita daripada kegelapan itu kepada cahaya. Cahaya apa? Baru kita sebut cahaya apa? Cahaya tauhid, cahaya makrifah, atau boleh sebut cahaya makrifah, cahaya apa semua boleh sebut belaka tu, hadut berdarik boleh sebut cahaya Islam, cahaya ihsan, tak ada salah apa. Allah Taala keluar kita daripada kegelapan tu kepada cahaya. Tapi umum cahaya-cahaya itu semua adalah cahaya ilmu. Boleh faham? Allah Taala keluar kita daripada kegelapan kepada cahaya ilmu. Jadi cahaya ilmu tu sebagai simbolik kepada ilmu tu menuntun kita, menyuluh kita. Kita ni umpama duduk dalam gelap tak tahu apa. Kan? Ilmu itulah suluh kita supaya kita tahu jalan hak betul hak mana, tak betul hak mana. Boleh faham betul begitu tuan? Jadi itulah disebut makrifah ilmu. Itu nombor dua, tahap kedua. Akal dah betul dah. Tengok ilmu betul tak betul. Kan? Tak apa, kita pun tengok ilmu. Tengok ilmu, buka-buka mengaji hadis. Buka-buka mengaji tafsir. Tak betul. Sebab apa? Sebab kita akan gagal memahami. Kita akan gagal memahami agama melalui takhrij hadis atau melalui Al-Quran direct. Kita akan gagal. Sebab kita tak erti. Boleh faham saya sebut tu? Hal ni saya sebut kepada tuan-tuan. Sahabat pun tak erti, sahabat pun tunggu Nabi kata apa. Padahal sahabat bahasa Arab, bahasa mereka. Al-Quran tu bahasa mereka, sama macam bahasa Rasulullah, sama dengan sahabat-sahabat pun. Tapi bila Al-Quran tu turun, sahabat tak kata apa sehingga Nabi yang bercakap atau mereka bertanya kepada Nabi. Ini berarti sahabat nak faham Quran kena Nabi jelaskan. Boleh faham tuan? Mai pula lepas zaman sahabat, zaman tabi'in nak faham Quran kena ambil penjelasan sahabat, ambil penjelasan Nabi. Mai zaman tabi'in nak faham Quran kena tengok tabi'in punya penjelasan macam mana. Lepas tu tengok pula sahabat punya penjelasan macam mana. Lepas tu tengok pula Rasulullah punya penjelasan macam mana. Boleh faham saya sebut begitu? Sehingga benda tu turun sampai kita pun kalau nak faham Quran kena tengok ulama punya penjelasan macam mana. Ulama tengok tabi'in punya penjelasan macam mana. Tabi'in tengok pula tabi'in punya, sampai begitulah seterusnya. Boleh faham? Jadi nak sampai lepas ranking, satu ranking tu tak dan lah. Tak dan.
Melainkan kita kena ambil apa yang telah ditakhrijkan oleh para ulama daripada Quran, daripada hadis Nabi, himpun dalam satu disiplin, yang kita sebut dengan nama ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kita nak ambil faham itu, maka kita balik kepada ma'rifah ilmu ni, ialah orang itu dia akan bawa diri dia pi mengaji, pi kenal tauhid, kenal fiqh, kenal tasawuf. Itu berarti dia ma'rifah ilmu. Kalau tidak,